Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang isu gejala sosial. Sebelum itu saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Nur Zatul Akilah, KID 210804-207, Qurratu Aini, KID 210804-198, Siratul Arafah, KID 210804-207, Siti Baizura, KID 210804-2104, Siti Nur Syaibah, KID 210804-213. Apa itu gejala sosial? Gejala sosial menurut Kamus Dewan edisi keempat, gejala bermaksud tanda-tanda akan terjadinya suatu alamat atau petanda. Sosial pula ialah kata yang merujuk kepada hal-hal yang berkaitan masyarakat atau kemasyarakatan. Gejala sosial ialah tanda-tanda, alamat atau petanda tentang segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat, kemasyarakatan atau hal yang berkaitan dengan persahabatan, pergaulan dan aktiviti masa lapang. Tapi pada hari ini saya ingin bentangkan tentang pergaulan antara masyarakat. Seperti yang kita tahu, terlalu banyak yang diperkatakan dengan isu gejala sosial yang melibatkan remaja. Seperti kes pembuangan bayi yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. Bagi kes buang bayi, kali ini seorang bayi lelaki yang masih bertali pusat ditinggalkan di pintu pagar Persatuan Perkembangan Kesihatan Keluarga Pulau Pinang, Jelutong di Georgetown malam tadi. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Sofian Santung berkata, bayi itu ditemui seorang lelaki berusia 43 tahun ketika melawat rakan lamanya di persatuan berkenaan kira-kira jam 7.40 malam. Bayi yang dipercayai baru dilahirkan itu ditinggalkan bersama sekeping nota. Bayi itu kemudian dibawa ke Hospital Pulau Pinang sebab dikesan mengalami jaundice. Siasatan akan dilakukan berdasarkan rakaman CCTV di lokasi Seterusnya, punca-punca gejala sosial termasuklah media massa yang memaparkan budaya yang berbeza dengan masyarakat tempatan yang menyebabkan semakin terhakisnya tradisi dan agama dalam diri seseorang remaja kerana desakan luar kawalan daripada media massa yang turut mempengaruhi sosial budaya masyarakat. Sebagai contoh, gambar dan aksi yang tidak senonoh mudah diperoleh daripada laman web seperti YouTube, Facebook, Twitter dan Meta Cafe yang boleh diakses oleh sesiapa sahaja, terutamanya golongan remaja dan kanak-kanak kerana mereka mempunyai perasaan ingin tahu dengan lebih mendalam. Selain itu juga, sikap ibu bapa dan cara mendidik anak-anak merupakan salah satu penyebab utama berlakunya gejala sosial dalam kalangan anak-anak kerana ibu bapa mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak yang menyebabkan anak-anak mereka bebas untuk melakukan apa sahaja yang mereka suka tanpa memikirkan akibatnya. Di samping itu juga, keruntuhan institusi keluarga. Remaja daripada keluarga yang berpecah belah akan mengalami kehilangan tempat bergantung dan tempat menumpah kasih sayang. Keadaan seperti ini boleh menjejaskan perkembangan remaja, terutamanya dalam pencapaian akademik serta proses pembentukan personaliti. Ini bersesuaian dengan salah satu keperluan, iaitu keperluan termilik dan kasih sayang. Menurut Maslow, kekurangan perhubungan kasih sayang menjadi punca kecelaruan personaliti yang mungkin melibatkan tingkah laku agresif dan antisosial terhadap seseorang individu tersebut. Okey, kita masuk kepada kesan-kesan gejala sosial, iaitu kesan ke atas keluarga. Keruntuhan sesebuah institusi kekeluargaan akan menyebabkan hilangnya kebahagiaan dan keharmonian yang dialami oleh suatu masyarakat. Ini akan menjadikan masa depan anak-anak akan terbiar dan tidak terpelihara. Seterusnya, mereka akan hilang tempat bergantung dan bermanja. Kesannya berlaku masalah-masalah sosial yang lain seperti budaya lepak, ketagihan dada, pelacuran, perjudian, hubungan sama jenis dan masalah-masalah lain. Okey, seterusnya kesan ke atas negara, kehilangan pelapis generasi kepemimpinan masa hadapan.
kerana akhlak remaja Islam hancur dan rosak, maka pandangan bangsa lain terhadap agama yang kita anuti pada hari ini tentulah serong dan buruk. Okey, kita beralih pula kepada langkah menangani gejala sosial. Yang pertama ialah ibu bapa juga perlu peka dengan siapa mereka berkawan. Selain itu juga ibu bapa perlu mendidik anak-anak dengan didikan agama yang cukup sejak kecil lagi. Bab kata pepatah Melayu, melentur buluh biar dari rebungnya, agar anak-anak lebih terdidik dengan sempurna. Okey, seterusnya pihak sekolah melakukan program motivasi atau kempen di sekolah tentang bahaya gejala sosial. Selain itu, pelaksanaan aktiviti kurikulum juga dapat menghindari pelajar daripada terjebak dengan gejala sosial. Okey, kesimpulannya di sini saya memetik ayat Al-Quran, firman Allah dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31 yang bermaksud, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dengan ini harapan saya semoga gejala sosial dapat ditangani bersama-sama agar hidup lebih aman, harmoni dan sejahtera. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.